Korang jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tugasan berdasarkan masalah tentang kebersihan makanan dan minuman. Saya dari kumpulan 2, Putri Nisha Nur Izzati binti Abdul Rahman, akan memperkenalkan rakan-rakan saya, iaitu Nur Iman Nuraina binti Samsul, Nur Fatina Suha binti Zalani, Nurul Syafiqah binti Abdul Rashid. Pengenalan, kita selaku umat Islam yang tinggal di sebuah negara Islam dan mempunyai pemikiran yang maju selaras dengan konsep Islam hadari, seharusnya tidak boleh mengabaikan konsep halal haram pemakanan. Meskipun kita mungkin melihat agak remeh untuk memikirkan tentang isu ini, namun apa yang membimbangkan ialah kesan serta natijahnya kepada diri dan kerukunan bangsa kita pada masa akan datang. Oleh itu, adalah amat penting pemakanan halal yang mampu menjana pembinaan Muslim yang hakiki dan sempurna dari semua segi kepribadian manusia. Assalamualaikum, nama saya Iman Nuraina binti Syamsul, 2014 di UP20F 2018. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang pengertian halal. Halal berasal daripada perkataan Arab iaitu halal dan halalai yang membawa maksud kepada pembatalan yang haram. Dari segi istilah ialah dibenarkan atau mengikut syarak. Oleh itu, halal merangkumi perkara-perkara yang harus mubah, makruh mutlak dan makruh tanzihan yang di mana diharuskan melakukan dan tidak ditegang oleh syarak. Walau bagaimanapun, penggunaan dan pengertian halal adalah lebih tepat digunakan bagi perkara-perkara yang diharuskan daripada perkara-perkara yang makruh. Manakala, perkataan halal di dalam Al-Quran merujuk kepada perkara atau tindakan yang dibenarkan oleh pembuat undang-undang iaitu Allah. Seterusnya, perkataan thayyiban berasal daripada thayyib, iaitu perkara yang baik, mengenyangkan, lazat dan nikmat atau bersih. Pengertian makanan. Pengambilan makanan halal telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata. Justru pengertian halal dapat difahami sebagai sesuatu yang dibolehkan oleh Allah berdasarkan suatu peristiwa atau peraturan yang selaras dengan sunnah. Maka jika digabungkan perkataan halal dan thayyiban, maka dapat difahami bahawa Allah menghendaki manusia supaya memakai perkara-perkara yang bukan sahaja halal, bahkan baik, bersih dan tidak memudaratkan. Walau bagaimanapun, penting untuk difahami di sini iaitu halal dan thayyiban bukan merupakan dua perkara yang berasingan. Pengertian halal ini sebenarnya merangkumi aspek thayyiban, atau secara mudahnya apa yang dikategorikan sebagai halal menurut syarak Islam, iaitu adalah thayyib. Penekanan kepada konsep halal dan thayyiban di sini juga boleh difahami sebagai satu signifikasi ketaatan hamba kepada penciptanya dan juga sebagai satu syarat yang membolehkan sesuatu amalan yang dilakukan diterima oleh Allah SWT. Rasulullah SAW dalam sabdanya daripada Abu Hurairah bermaksud, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima melainkan yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintah yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintah orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada sekalian Rasul. Konsep makanan halal dalam Islam. Merujuk kepada Wabah Zuhaili, konsep makanan halal merangkumi aspek-aspek berikut: sumber makanan dan minuman, penyembelihan, pengendalian, bahan-bahan, perkakasan, bebas dari kotoran. Sumber makanan. Tumbuhan. Semua tumbuhan halal kecuali yang memabukkan, beracun dan berbahaya kepada tubuh badan. Haiwan segelintir masyarakat Islam menganggap hanya khinzir makanan yang haram dalam Islam, tetapi mereka perlu dijelaskan tentang konsep binatang yang haram dimakan dalam Islam. Semua haiwan darat halal zatnya untuk dimakan kecuali babi dan anjing. Al-Baqarah 173, hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Bangkai haiwan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya haiwan yang mati, tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam oleh haiwan buas kecuali yang sempat kita menyembelihnya, kecuali ikan dan belalang. Al-Ma'idah. Binatang yang bertaring, gading seperti gajah, harimau dan sebagainya. Binatang yang mempunyai kuku, cakar,
menangkap dan makan dengan menggunakan kuku atau cakarnya seperti burung hantu, helang dan sebagainya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Binatang yang menjijikkan seperti ulat, biawak, kutu dan sebagainya. Al-A'raf 157. Binatang yang dibenarkan oleh Islam untuk membunuhnya seperti ular, burung gagak, tikus, anjing, galak, burung helang. Binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung huhud, burung pelatuk dan sebagainya. Daging yang dipotong daripada binatang yang masih hidup, binatang yang beracun dan mudarat apabila dimakan. Segala bentuk najis seperti bangkai, darah, nanah dan semua yang keluar dari kubur dan dubur adalah zatnya haram, maka tidak boleh dimakan. Al-An'am 145. Semua haiwan laut halal zatnya kecuali yang menyerupai binatang darat yang haram dimakan seperti anjing laut dan babi laut. Manakala semua binatang amfibia tidak halal zatnya untuk dimakan seperti buaya, penyu, kura-kura. Walau bagaimanapun, telur penyu mengikut jumhur ulama adalah halal untuk dimakan. Mineral yang diperoleh dari sumber tanah dan air seperti petrol, garam dan vitamin dibenarkan kecuali apabila membahaya kepada kesihatan atau sistem saraf. Produk bioteknologi dalam kes melibatkan makanan dan minuman dihasilkan melalui bioteknologi. Bahan makanan dan minuman asas perlu diperhatikan. Sekiranya sumber makanan itu dibenarkan, maka produk itu dianggap halal. Bagi sesetengah makanan yang diproses, teknik pemprosesan perlu dinilai oleh pakar fikah Islam yang menentukan status halalnya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatina Suha binti Zilani akan membentangkan tentang kaedah penyembelihan. Kaedah penyembelihan ialah menurut syarak hanya sempurna jika terpenuhnya syarat berikut, iaitu dilakukan oleh Muslim yang sihat akalnya, matang dan memahami asas penyembelihan. Binatang yang disembelih mestilah halal. Binatang itu hidup sebelum dan ketika disembelih. Waktu disembelih, binatang itu dihadapkan ke arah kiblat. Alat penyembelihannya ialah harus tajam dan tidak terdiri daripada tulang, kuku ataupun gigi. Sewaktu sembelihan tidak disebut selain dari nama Allah. Hal ini disepakati oleh semua ulama kerana orang jahiliah bertakarub kepada Tuhan dan berhalanya dengan cara menyembelih binatang dan dijadikan korban sembahan untuk berhala. Penyembelihan atau penusukan iaitu nar itu harus dilakukan di leher binatang berkenaan, iaitu bahawa kematian binatang sebagai akibat dari terputusnya urat nadi kerongkongnya. Penyembelihan paling sempurna iaitu terputusnya kerongkong, tenggorok dan urat nadi. Sebab utama yang menjadi dasar penyembelihan secara demikian ialah agar darah binatang yang disembelih itu dialirkan semua sehingga segala macam racun yang terdapat dalam darah itu tak ikut termakan. Itulah sebabnya mengapa darah itu haram dimakan. Semasa pembersihan, binatang tersebut adalah yang sudah mati selepas disembelih. Air yang digunakan untuk membersihkan binatang hendaklah air mutlak yang suci dan menyucikan. Pengurusan makanan. Cara pengurusan makanan dan pemprosesan sesuatu bahan makanan. Pemprosesan ataupun penyediaan makanan halal memerlukan tempat yang sangat bersih. Sepanjang proses ini, bahan halal tidak boleh terkena sebarang bahan tidak halal ataupun haram. Seterusnya, penyimpanan. Penyimpanan sangat penting untuk mengekalkan status halal. Semua makanan halal tidak boleh tersentuh atau berada dekat dengan bahan tidak halal ataupun haram. Kebersihan sangat ditekankan dalam Islam dan ini termasuklah pada setiap aspek aktiviti manusia seperti pakaian, peralatan dan permis. Oleh itu, restoran dan stor mestilah juga bersih dan bebas dari bahan tidak halal. Ramuan atau bahan-bahan. Aspek seterusnya yang perlu diberi perhatian adalah dari segi ramuan dalam bahan makanan. Sebagai contoh, bahan makanan yang dicampur dengan alkohol, minyak dari lemak khinzir dan sebagainya.
Malah, kedapatan restoran yang memaparkan lambang halal tetapi bahan makanannya dicampur dengan ramus seperti alkohol dan sebagainya. Ini sering berlaku kebanyakan restoran-restoran dan hotel yang menggunakan khidmatan chef dari luar negara. Seterusnya, perkakas dan peralatan. Konsep halal juga melibatkan peralatan dan perkakas yang digunakan semasa penyembelihan, pemprosesan, memasak, menghidang dan menyimpan. Semua peralatan digunakan mestilah bersih dan dibasuh selalu untuk memastikan kebersihan. Membasuh mesti disempurnakan dengan cara membilas dengan air bersih. Jika terdapat sebarang perkakas kotor, ia boleh mengakibatkan makanan menjadi sama ada meragukan atau haram. Kesimpulan, secara umumnya adalah didapati bahawa mekanisme penentuan status halal yang digariskan di Malaysia adalah menepati konsep halalan thayyiban seperti yang ditetapkan oleh syarikat Islam. Hal ini kerana terdapat prosedur yang ketat dan juga bersistematik yang telah dijalankan oleh AFIC. Sementara itu, Indonesia juga didapati mengambil tindakan yang agak tegas di dalam memastikan status halal sesuatu produk dengan membuat pemeriksaan ke syarikat pembekal. Manakala usaha Malaysia juga wajar dipuji kerana menggunakan sistem yang moden dan terkini di dalam memastikan produk halal yang dikeluarkan benar-benar selamat dan memudaratkan. Dan itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.